Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon tuan-puan semua dalam keadaan sihat dan baik di mana anda berada pada hari Ahad. Hari ini maaf. Jadi apa saja nak ambil masa sedikit untuk cerita apa itu mazhab. Ya, mazhab datang dari perkataan zahabah, iaitu jalan. Ya. Kalau kita bahasa Arab kita sebut ana ashab, bermakna saya berjalan. Ya. Mazhab ia bermaksud jalan yang dilalui oleh seseorang. Jalan yang dilalui oleh seseorang. Contohnya yang kita katakan mazhab Syafi'i bermakna jalan yang dilalui oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berada di dua tempat dalam hidupnya. Yang pertama di Iraq. Ya. Jadi ada pendeta lah. Lama kemudian mereka mentafsirkan bahawa Syafi'i dulu ada qaul, dia panggil qaul Iraq. Lepas itu Imam Syafi'i pergi kepada Mesir pula, dan mereka kata Imam Syafi'i ada qaul Mesir, dan dikatakan mazhab Syafi'i datang daripada Mesir. Imam Syafi'i ketika di Mesir. Ini banyak salah faham yang saya nak terangkan. Pertama, semasa pandemik pernah seorang pendakwa bernama Ustaz Zainul Asri tiba-tiba bila beliau saya ikuti kerana dia juga anti bakaf sinun, tiba-tiba dia diugut, dipercayailah ditekan oleh pihak berkuasa untuk tarik balik kenyataan dia, dan orang kata diugut kerana kepentingan madrasahnya atau tempat pengajiannya. Maklumlah masa tu ramai orang diugut, ramai orang digertak, hilang pekerjaan, siapa ada sekolah boleh hilang lesen sekolah, siapa ada tahfiz boleh kena tutup tahfiz, siapa ada anak pergi sekolah boleh tahan, tak boleh pergi sekolah, siapa ada pekerjaan boleh dipecat, dan berbagai. Dan Ustaz Zainul Asri, Tuan Guru Zainul Asri itu mengeluarkan satu kenyataan yang agak mengelirukan, dan saya betulkan dalam live saya selepas itu dekat 3 tahun lepasnya, iaitu beliau menyatakan beliau bersalah pendapat dan tukar pendapat daripada tidak menyokong bakar sinun, tidak percaya yang pandemik itulah, penyakit itu sebenarnya sesama, dan dia kata dia berpusing 180 darjah, bukanlah sesuatu yang salah, tetapi beliau menyatakan bahawa Imam Syafi'i pun melakukan demikian. Itu salah, ya, saya kena betulkan kerana kebenaran, ya, bukan nak menang hujah, iaitu Imam Syafi'i tidak menukar jalan. Ya, beliau hanya berjalan. Mazhab bermakna dia berjalan. Katakan saya berjalan ke Al-Usta, jadi orang kata mazhab Al-Usta lah. Lepas tu saya bukan pusing, saya terus perjalanan ke Kota Baru, itu mazhab Kota Baru. Okey, kenapa saya sebut mazhab ini penting untuk difahami? Kerana adalah berlawanan secara sendiri pun. Ya, tadi itu salah faham tentang mazhab bertukar. Tidak. Sesiapa pun tak boleh dianggap sebagai satu mazhab yang tetap, yang kita mesti wajib ikut sampai akhir hidup kita. Mengapa? Kerana kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita ikut Al-Quran atau kalamullah, dan saya bukan Quranis, orang salah faham saya anti hadis. No, saya orang yang tidak dilahir dalam keluarga yang ada Quran. Saya datang dari budaya yang lain, yang orang kata Cina. Tak ada Cina, Melayu di sini, tidak ada Islam, bukan Islam di sini. Semua adalah hamba-hamba Allah
lahir fitrah, dan saya bukan orang yang nak guna perkataan revert. Saya dah betulkan. Revert bermakna balik kepada fitrah. Tidak ada balik kepada fitrah, ya. Amalan fitrah, ya. Dan amalan fitrah ialah kembali kepada Allah. Ini mesti dibetulkan. Bila saya memeluk Islam, bukan revert, saya dapati kerana memeluk Islam ni ketika akil balik baru sah. Kembali kepada fitrah kanak-kanak tidak sah. Bukan tidak sah. Bukan dia. Dan saya dapati banyak amalan orang kita, orang lain salah. Banyak kepercayaan mereka khurafat, syirik. Ini selepas saya mengaji sendiri. Dan orang tanya, awak ni ada guru ke tidak? Sekali lagi itu salah faham tentang perlu ada guru. Ya, saya ada guru, dan guru yang betul, saya ambil hanya guru yang betul. Ramai guru. Banyak guru yang tak betul. Atau guru yang jahil. Ada guru yang tak tahu semua. Ada guru yang hanya tunjuk separuh jalan. Guru yang betul, kita panggil mursyid, akan suruh kita bukan ikut dia, tetapi ikut jalan Allah. Guru yang betul akan panggil orang bukan kepada dia, panggil kepada Allah. Kalau saya boleh quote salah satu guru saya, iaitu Ian Dallas, seorang Inggeris Muslim yang memeluk Islam di Morocco, lepas tu jadi dikurniakan sebagai tauliah sebagai Sufi Syekh Tarikat Dakawi. Beritahu kami sebagai murid Tarikat Dakawi bahawa call people to Allah, not to Islam. Panggil orang kepada Allah, bukan kepada Islam. Dan dia menyatakan people have worship Islam, not worship Allah. Orang sudah menyembah Islam, bukan menyembah Allah. Jadi kita kena betulkan, dan saya menyampaikan, sambung seruan ini sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu carilah jalan kepada Allah. Ini dalam Quran. Carilah ayat tu. Carilah jalan kepada Allah. Sesiapa yang nafsu dia, bersihkan nafsu dia, iaitu mencari jalan kepada Allah. Dan Allah akan bantu anda. Allah akan datangkan mursyid. Allah akan datangkan rezeki. Allah akan berikan pintu keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala likulli syai'in qadara. Ramai orang baca meratib 1000 kali, tapi ayat tersebut tak berguna. Ia bukan ayat. Orang kata nak buat syifa, nak buat ruqyah, semua salah faham tentang dua perkataan itu. Tapi sekarang saya nak fokus perkataan mazhab. Boleh follow up untuk masuk ayat-ayat lain. Tapi sekarang saya nak fokus mazhab. Mazhab ialah jalan yang dilalui oleh seseorang. Mazhab Maliki, jalan yang dilalui oleh Imam Malik. Hanafi oleh Imam Abu Hanifah. Hambali oleh Hambali. Tahu tak anda, semua imam-imam tersebut tidak tahu mazhab. Semua imam-imam tersebut tak sedar ada orang ikut belakang mereka. Saya bagi contoh, semasa zaman Imam Malik, dia hanya buat kerja dia. Dia menjadi qadhi, dia menghukum, dan dia mengajar, dia mengumpul muwatta'. Kitab muwatta' bermakna yang mutawatir, yang diikuti lebih 40 sahabat di Madinah. Kenapa? Kerana Allah telah meletakkan ayat turunnya, antum khairu ummah. Sesungguhnya anda sebaik-baik umat. Jadi sesiapa yang masa Madinah masa itu adalah umat terbaik semua zaman. Jadi dia merakamkan semua amalan mereka, cara berniaga, cara berurusan. Itu sebab semua mazhab mengaji kitab Muwatta'. Saya anjurkan tuan-puan pergi cari kitab Muwatta', ada dalam pasarannya, baca. Dan dia menjelaskan juga bahawa bank Islih ini haram. Tapi itu tajuk lain. Balik pada mazhab. Jadi imam-imam ini bukan suruh orang baca tulisan dia secara menghukum, tetapi kerana dia merakamkan sesuatu kerana ayat Allah. Bila dia berlaku qadhi, sebenarnya qadhi-qadhi seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mana-mana imam asalnya. Dan zaman salaf, dan mereka tak panggil diri mereka salaf.
Orang yang kemudian yang panggil mereka salaf. Ya, mereka masa itu ikut seperti mana yang mereka belajar. Iaitu bila menghukum pun cara macam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila orang datang kepada dia, bukan dia mencatat dan dia tak suruh orang mencatat dan melarang orang mencatat. Dia akan dengar kes, oh ni seorang isteri mengadu terhadap suami dia, okey, dia akan panggil suami ke atau panggil saksi ke atau apa-apalah cerita ke, orang nak fitnah ke, dia akan dengar. Dan sama macam kita, bila orang mengadu kepada kita, kita panggil saksi dan kita mendengar. Dan kita akan tertimbul dalam hati pertanyaan, betulkah dia fitnah awak? Okey, betulkah awak lakukan itu? Okey, bagi keterangan. Kenapa awak bagi begini? Bila kita dah dengar semua cerita, baru kita tahu. Kita buat mohon kepada Allah, kita solat, hajat meminta petunjuk, Allah akan memberi petunjuk. Allah janji memberi petunjuk kepada siapa yang minta dari dia. Dan kita boleh baru menghukum, mengijtihad. Ya, bukan fatwa, ijtihad bahawa, baik, dalam kes ini ikut ayat Allah, engkau kena bagi balik ini barang awak sudah ambil. Awak ni, awak sendiri tahu. Kerana kita boleh tengok muka orang. Kita boleh tanya dia, baru tahu suara dia. Dia ni tak ada jawapan. Dia ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ini ni senarai harta kamu ni, Daim. Ni banyak ni. Okey, saya ambil zakat lah. Itu cara. Bukan kata tolong ijtihad, bukan cabar-mencabar, bukan sangka buruk kat orang. Lepas tu engkau pergi penjara, awak tak ijtihad, harta kamu. Okey, tak apa, itu cerita lain sekali lagi. Balik pada mazhab. Allah tak akan soal kita apa jalan yang dilalui oleh orang lain. Dan orang lain itu pun tak mencatat. Tahu tak anda, mazhab Syafi'i bukan dari Imam Syafi'i. Ini saya sendiri pun terkejut, tapi wajib saya sampaikan. Mazhab Syafi'i bukan dari Imam Syafi'i. Kitab risalahnya sudah hilang. Kenapa? Kerana dia beri kepada orang lain, bukan untuk umum, bukan untuk murid dia, tapi murid-muridnya, orang ikut selepasnya, selepas pemikiran Imam Syafi'i, mencari balik, tulis semula. Dah hilang. Tulis semua dari ingatan ke, dari kutipan ke, bukan diganti. Hadis-hadis Muslim Bukhari, walaupun usaha baik, bukan usaha yang diredai Rasulullah SAW, kerana ada juga katanya, mereka pun catat hadis, dilarang menulis. Lalu pendeta membuat ijtihad sendiri bahawa dia larang zaman dia kerana takut akan berlawanan dengan ayat Allah. Ini keterangan yang sekali lagi adalah salah. Menyatakan sesuatu yang Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan. Jadi sekurang-kurang saya sampaikan, kalau salah seperti mana Imam Syafi'i pernah katakan, sekiranya aku salah, sekiranya kamu jumpa keterangan lebih kemas dari saya, abaikan keterangan saya. Okey, itu saja. Ada komen pula ya, apa ni ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Manusia ini dahulunya adalah satu umat ya. Kerana perselisihan maka jadi dulunya semua tauhid, semua jalan kepada Allah adalah jelas. Kita baca balik Al-Quran, Allah bersusah payah. Sebenarnya Allah tak bersusah lah, tapi anggap kalam Allah ni berulang-ulang bersusah payah, kata ikutlah aku, jangan cari jalan kepada lain dari aku, la min dunihi, jangan ada pengantara antara kamu dengan Allah, bukan samping Allah. Jangan dirikan walaupun nafs kamu, diri kamu sesiapa. Dan di akhirat Allah tak akan tanya apa mazhab Syafi'i, tak. Allah akan tanya apa mazhab anta, apa jalan yang anda lalui. Kamu tak baik kata ayah aku, tak. Aku akan tanya ayah kau secara tanya ayah kau. Tapi sekarang aku tanya kau. Nah, aku hanya tanya tentang kau. Banyak ayat dalam Quran. Saya sendiri pun takut bahawa masa itu tidak ada sesiapa boleh beri syafaat. Masa itu anda tak boleh panggil nama sesiapa. Maka dan Allah kata dalam solat, jangan panggil sesiapa selain dia. Jadi, macam mana ni? Cuma saya nak redakan saudara, jangan panik. Mulalah baca Quran dan mursyid sebenar akan datang.
Kerana Allah menjawab permohonan hambanya. Ini saya nak beritahu ya. Banyak orang kita dia doa, dia kata Allah tak jawab doa. Tidak. Allah jawab doa. Kamu yang tak jawab Allah. Macam mana? Kerana Allah bercakap. Kita kata Allah berfirman. Tidak. Qala bermakna Allah bercakap. Kita kata Muhammad bersabda. Tidak. Muhammad bercakap. Orang itu bertitah. Tidak. Dia bercakap. Kerana dalam Quran hanya kata qala. Tapi kita bahasa Melayu banyak istilah. Tak apa. Kerana kita kena faham istilah. Mazhab. Orang lalui jalan itu. Kita tengok. Tak. Kita ikut jalan yang Allah suruh dalam Al-Quran. Sekali lagi. Saya bukan anti hadis. Banyak hadis-hadis dikumpul Imam Muslim Bukhari. Saya baca. Setiap hari saya baca. Saya ada guru dan sebagainya. Dan saya perhati ada sesuatu. Ada banyak bercanggah. Antara satu sama lain. Bukan bercanggah dengan Quran satu lah. Tapi dulu jalan salaf macam saudara kata. Asalnya bila orang dengar sesuatu daripada Nabi. Dia akan cek balik dengan kalam Allah. Zaman Nabi dia cek balik dengan Nabi. Bila dah tak ada Nabi. Dia cek dengan mana sahabat yang kanan. Ibnu Abbas. Dulu bila ada Nabi. Depan Nabi Rasul, kita akan panggil. Ya Rasulullah, doa untuk saya. Boleh. Tapi bila Nabi dah tak ada, orang tak panggil, sahabat tak panggil Ya Rasulullah. Dia dah tak ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menegur Umar Al-Khattab radhiyallahu an bahawa kalau anda sembah Muhammad, dia sudah meninggal dunia. Kalau sembah Allah, ketahuilah dia selamanya, dia Al-Hayyum. Semasa Umar macam meracau bila orang kata Muhammad dah meninggal, Nabi Muhammad dah tak ada, Rasulullah SAW dah meninggalkan kita, dia keluarkan pedang, dia dah penggal sesiapa yang kata Muhammad sudah mati. Abu Bakar Siddiq saja boleh tenangkan dia. Jadi sekarang saya tenangkan saudara. Kalau saudara sembah selain daripada Allah, tidak ada yang kekal. Kuluma alaiha fan. Kulma al-afan ibtika wajhi rabbi Allah. Semua akan fana melainkan wajah Allah. Wajah kita ni akan fana. Hanya wajah Allah. Cari bukan wajah kita. Cari wajah Allah. Jatuh cinta hanya kepada Allah. Mursyid saya, Syekh Abdul Qadir As-Sufi kata, when you know Allah, fall in love with Allah. Bila anda kenal Allah, jatuh cinta Allah. Jadi inilah jalan percintaan saya. Inilah mazhab saya. Tapi saya ingatkan, jangan cari jalan kepada saya. Jangan cari berdebat dengan saya. Jangan cari nak cemooh saya atau nak puji apa-apa saya kata. Kata Allah hanya kekal. Kalam Allah baqa qadim. Kalam Allah. Ini pegangan dikatakan sunnah wal jamaah. Tidak ada sunnah, tidak ada jamaah. Sabilillah. Kalau dah kumpul, itu satu jamaah lah. Jamaah adalah tujuan untuk sabilillah. Kita mesti cari ketua. Atiullah wa atiu rasul wa uli amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemimpin kalangan kamu. Jadi bila Allah sebut sadaqallahu lazim, bila Allah sebut sami'na wa ata'na, I hear and I obey. Saya dengar dan saya taat. Tidak ada 12 syarat. Hari ini saya lihat merata-rata umat yang dikatakan Islam. Saya katakan Islam kerana Islam bukan pada nama. Islam bukan pada makam. Islam bukan pada label. Islam bukan pada lidah. Islam bukan pada keturunan. Sebenarnya tidak ada keturunan dalam Islam. Itu lagi satu bab lain. Apa keturunan sebenarnya? Solihin. Murid yang solihin. Bukan anak yang solihin. Murid yang solihin. Itu yang Nabi Ibrahim AS minta. Tapi tak apa. Itu benda lain ya. Jadi itu sajalah saya nak sampaikan. Yes, Muhammad Hassan. Call people to Allah. Masya Allah. You say correctly because that is the word of Allah. Kita tak boleh kata, oh sadaqallah apa? Sadaqallahul azim. Bukan sadaqah seseorang. Kalau orang tu cakap benar, maka yes, hakun. Masya Allah.
Bukan insya-Allah, masya-Allah. Jadi saya dapati ramai kalangan katakan umat Islam, no, it's not Islam, Muslim. Ada orang kata apek ni revert. No, I'm not revert. Muslim. Wa ana minal muslimin. Mukmin, Quran sebut, jangan panggil diri anda mukmin. Jadi kita tak boleh panggil diri kita beriman. Tapi bila Allah kata, ya orang beriman, ya ayyuhal mukminun, kita. Kalau Allah panggil kita ya. Orang lain panggil, tidak. Rasulullah SAW, bila dia panggil sahabat-sahabat semasa nak perang, keluar dari Madinah, dia akan panggil, ya ayyuhan nas. Ini hadis ya, tengok saya pakai hadis. Bermakna, dia panggil manusia. Kita boleh panggil manusia, oh my people, oh people, wahai manusia. Kita boleh panggil begitu. Kita tak boleh panggil, wahai orang Islam pun. Hanya Allah boleh panggil. Wahai orang beriman, no. Wahai saudaraku, okey boleh. Tapi saudaraku ialah orang beriman. Inna mu'minu na ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ini bersaudara. So, kita panggil dengan cara sama ada Allah panggil atau kita akul tapi bukan hak kita. Contoh, semasa Allah, okey surah Azan saya berhenti sekejap. Semasa Allah marah orang, murka orang, bukan hak kita untuk murka orang. Woi, engkau kafir. No. Hanya Allah boleh panggil. Kita baca kul bukan untuk panggil orang, bukan ya kafir kan. Kul diri kita, dalam diri kita ada korin. Ini lagi satu cerita lain. Syaitan, iblis bukan makhluk asing. Hawa, ada orang kata bisikan. Tapi cuba fikir macam mana syaitan berbisik. Ini poin terakhir ya. Syaitan berbisik bukan beniuk. Boleh kita ada dengar kan? Adanya takut ni, yang gelap ni takut ni. Mesti you takut, mesti naik bulu rumah. Tapi syaitan tak bisik macam tu. Syaitan adalah sebahagian suara hatimu. Dia tu jahat ni. Dia masuk jarum. Syaitan adalah yang membuat kamu berfitnah. Syaitan yang membuat kamu terpesong. Ni ada masa. Tak payah kembali kepada Allah. Ada masa. Engkau boleh mengucap la ilaha illallah sebelum mati. Itu pun salah. Lidah adalah hisab yang dicatat malaikat. Tapi hati, niat, dicatat Allah, diketahui Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Itulah menentukan syurga atau neraka. Sekarang takut ajar sebelum mati ya la ilaha illallah. Kita ikhtiar boleh secara zahir, tapi sepatutnya kita beritahu dalam hatimu pegang tiada Tuhan. Nafikan yang lain. La ilaha illallah. Nafikan yang lain. Tak sempat kalimat kedua. Nafikan yang lain hati kamu. Kerana ramai ikut Muhammad masuk neraka. Ramai yang kata Ahlul Bait masuk neraka. Ramai keturunan Islam kafir. Ramai yang kafir Islam. Saudara, peringatan terakhir sebelum mati. Dalam hati, nafikan selain dari Allah. Walaupun nafs sendiri, surah Asy-Syams, ya, surah adalah ayat Jatiyah. Jangan ambil nafs sebagai ilah selain Allah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Tabarakallahu minkum tabarakallahu ya karim. Saya doakan tuan-puan yang dengar ini, yang sempat doa ini, tadi saya tak habiskan bila Rasulullah SAW tak ada, sahabat meminta Ibnu Abbas berdoa untuk mereka. Ibnu Abbas tak ada, mereka memintalah mana yang ada. Hanya boleh minta orang yang depan kita untuk doa untuk kita. Jadi itu amalan Syekh Sufi mursyid saya. Tapi anda bukan depan saya, tak bolehlah. Walaupun saya doa untuk umat, untuk sesiapa Allah kurniakanlah kepada sesiapa mencari jalan kepada engkau kemudahan. Memang engkau tak mungkin janji, memang engkau adalah berjanji memudahkan jalan sesiapa yang cari dia dan sesiapa yang mohon dia. Saya hanya mengulangi kata-kata engkau. Tuhanku, ampunlah dosaku, dosa umat, dosa yang tunduk. Muslimin ialah orang yang serah kepada engkau. Ya, sama ada lelaki dan wanita, ahyat yang hidup maupun yang mati, dan kita
salawat kepada yang ikut Nabi, ahlihi, washabihi, wa ashabihi, tabi'in yang ikut, dan man tabi'in yang ikut, sampai yang ikut ila yaumiddin, sehingga pada hari perhitungan di mana semua niat, semua pegangan dan amal tercucus dari pegangan akan tamat dan dihitung, dan buku kira-kira akaun akan ditutup. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin.